Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada ahli panel dan para hadirin yang hadir pada hari ini. Pada hari ini, kita akan membincangkan tentang satu buku yang bertajuk Harimau Malaya, biografi Tunku Mahmud Mahidin. Sebelum kita meneruskan majlis ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya, Syafiq Azrai, moderator anda pada hari ini. Harimau Malaya, biografi Tunku Mahmud Mahidin telah dicetak pada tahun 2009 oleh Universiti Kebangsaan Malaysia. Buku ini ditulis oleh Muhammad Zamri A. Malik dan mempunyai 184 halaman yang bercetak. Sebelum kita pergi mendalam lebih buku ini, izinkan saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita yang hebat-hebat belaka bersama kita hari ini. Ahli panel kita yang pertama, Saudari Nur Eliana Natasha. Apa khabar, Saudari Eliana? Alhamdulillah, terima kasih juga saya mengucapkan kepada Saudari Eliana kerana meluangkan masa bersama kita pada hari ini. Seterusnya, ahli panel kita yang kedua, Saudara Faiz. Ingin saya bertanyakan, adakah Saudara Faiz berada dalam keadaan yang baik? Alhamdulillah, sihat. Terima kasih Tuan Moderator kerana menjemput saya untuk menghadiri forum kita pada hari ini. Alhamdulillah, terima kasih juga saya mengucapkan kepada Saudara Faiz kerana telah hadir pada forum kita kali ini. Izinkan saya untuk memberi pembuka kata tentang buku ini. Namanya kian dilupai pada generasi masa kini. Namun kepada siapa yang mengikuti perkembangan sejarah, nama Tunku Mahmud Mahidin ini masih dalam ingatan. Apakah beliau ini masih digelar sebagai Harimau Malaya? Keberanian dan juga ketuhanannya amat dikagumi. Beliau ini bertanggungjawab untuk membawa reformasi pendidikan Kelantan yang selama ini terikat dengan sistem tradisional. Apabila Jepun menduduki tanah Melayu, beliau tampil memimpin pasukan sukarelawan Melayu menentang Jepun. Bersama-sama tentera British, beliau telah mengundurkan diri ke India untuk mendapatkan perlindungan. Di India, Tunku Mahmud Mahidin ini telah diberikan kepercayaan untuk memimpin Force 136 bahagian Melayu dan juga melatih pejuang-pejuang Melayu untuk menduduki semula tanah Melayu daripada pihak Jepun. Setelah pihak Jepun ini tewas, beliau kembali ke tanah Melayu dan juga mula memikirkan nasib orang Melayu petani yang masih dibelungi penjajah Siam. Sebagai salah seorang berketurunan petani, sudah tentu nasib malang yang dihadapi oleh rakyat petani itu menyentuh emosinya. Beliau ini dia telah meneruskan perjuangan membebaskan petani dengan menyertai gabungan Melayu Petani Raya Gempar. Itulah serba sedikit tentang buku ini. Jadi untuk yang seterusnya, kita akan meneruskan dengan soalan pertama kita kepada ahli panel kita yang pertama, iaitu Saudari Nur Eliana Natasha. Saudari Nur Eliana, seperti yang kita tahu, di dalam buku ini terdapat dua pemimpin yang diberikan gelaran Harimau Malaya. Bolehkah kita tahu siapakah pemimpin tersebut? Silakan Saudari Nur Eliana Natasha. Jadi itu adalah dua pemimpin yang telah diberikan gelaran Harimau Malaya. Seterusnya, kita akan meneruskan dengan soalan yang seterusnya untuk ahli panel kita yang kedua, iaitu Saudara Faiz. Penulis ada menyatakan tentang dua sistem, iaitu sistem pendidikan dan juga sistem kerajaan di dalam buku ini. Bolehkah Saudari Faiz mengembangkan lagi maksud sistem pendidikan yang terdapat di dalam buku ini? Silakan Saudara Faiz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum sidang penonton yang dirahmati Allah. Dalam era globalisasi, kini umat Islam kian meninggalkan cara hidup Islam. Mengikut kajian yang dilakukan oleh Dato' Dr. Fazilah Kamsah, sejumlah 80% umat Islam di Malaysia yang masih tidak menyempurnakan solat 5 waktu. Mengapa saya kata umat Islam kian meninggalkan cara hidup Islam? Dalam konteks ni, saya ingin sentuh mengenai isu fashion di dalam Islam. Jika kita dapat lihat di dalam media sosial, begitu banyak umat Islam yang menjadi hamba kepada fashion. Demi
mencapai pengikut yang ramai, demi mencapai followers yang ramai, ada setengah individu yang sanggup untuk memakai pakaian yang ketat dan menyingkatkan tudung mereka. Hal ini tentu sekali berlawanan dengan cara hidup Islam. Islam mengajarkan kepada kita untuk menutup aurat dengan sempurna dan memakai pakaian yang labuh ataupun memakai tudung sehingga melebihi bawah paras dada. Baik, berbalik kepada soalan yang Tuan Moderator ajukan. Kerajaan Thai ketika itu meletakkan sistem pendidikan di bawah kawalan yang ketat. Contohnya, semua sekolah diwajibkan untuk memakai bahasa Siam. Kesannya, bahasa Melayu dan tulisan Jawi tidak lagi terpakai. Jika kita ingin bandingkan dengan sistem pendidikan Malaysia sekarang, syukur Alhamdulillah, kerana bahasa perantaraan di peringkat sekolah rendah ataupun di peringkat sekolah menengah, kita masih menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa perantaraan. Malah untuk bahasa Jawi pula malah dipergiatkan lagi dengan mengadakan program-program. Contohnya program Semak Jawi tahun 2020, anjuran kerjasama JAKIM. Okey, penulis juga ada menyatakan tentang sistem kerajaan. Jadi bolehkah saudara Faiz menceritakan lebih sedikit tentang sistem kerajaan ini? Baik, untuk sistem kerajaan pula, kerajaan di bawah pemerintahan Perdana Menteri P. Bosongkram yang telah melaksanakan beberapa dasar yang pro Siam Buddha menyebabkan masyarakat Melayu Islam ketika itu berasa tidak selesa untuk mengamalkan ajaran Islam dan adat resam Melayu. Antara dasar yang dilaksanakan kerajaan Thai ialah kerajaan Thai membawa dasar perundangan awam Siam, yakni menggantikan perundangan Islam yang melibatkan nikah cerai dan pembahagian harta. Yang kedua, masyarakat Melayu didesak untuk tidak memakai pakaian tradisi mereka, malah didesak untuk menukar kepada pakaian ala-ala barat. Contohnya, gadis-gadis dan wanita-wanita yang memakai baju kurung didesak untuk menukar pakaian mereka memakai gaun berbaju pendek. Yang ketiga pula, masyarakat Melayu tidak dibenarkan memakai nama Melayu Arab, malah didesak untuk menukar nama kepada Siam Buddha. Dan akhir sekali, penganut yang bukan beragama Buddha tidak akan mendapat tempat di dalam sistem kerajaan pemerintah. Sebaliknya, jika kita bandingkan dengan sistem kerajaan Malaysia sekarang, Alhamdulillah, peluang pekerjaan tu dibuka seluas-luasnya, tidak kira agama, bangsa, warna kulit, baik sektor awam maupun swasta. Wallahualam. Jadi, itu adalah jawapan daripada panel kedua kita. Mari kita teruskan soalan untuk ahli panel kita yang pertama, iaitu terdapat dua isu debaran Tengku Abdul Rahman Kamaluddin. Bolehkah saudari berkongsi apakah dua isu tersebut? Maafkan saya, pada pengetahuan saya, Tengku Abdul Kadir Kamaluddin telah membuat satu pindaan terhadap Raja Siam. Bolehkah saudari menerangkan lebih lagi tentang pindaan tersebut? Jadi, itu adalah pindaan yang dilakukan oleh Tengku Abdul Kadir terhadap Raja Siam. Soalan yang seterusnya ingin saya bertanya, apakah bentuk perjuangan Kemper dan juga cabaran-cabaran yang telah dihadapi oleh Kemper? Silakan mana-mana panel untuk menjawab soalan ini. Baik, sebelum saya menjawab soalan Tuan Moderator, suka untuk saya kongsikan maksud nama Gempa itu sendiri. Gempa adalah Gabungan Melayu Patani Raya. Ia ditubuhkan pada 5 Mac 1948 jam 3 petang. Gempa adalah pertubuhan politik pertama di Patani. Tengku Mahmud Mahidin dilantik sebagai Yang di-Pertua setelah Tengku Ismail bin Tengku Nik Haji meletakkan jawatannya. Antara bentuk perjuangan Gempa adalah menyatukan semua masyarakat Melayu Patani di selatan Siam dan keturunannya yang bertaburan di seluruh Malaya. Yang kedua, mengukuhkan hubungan rapat kekeluargaan di wilayah-wilayah Patani dan memperbaiki taraf hidup mereka. Yang ketiga pula,
memperbaiki taraf pelajaran dan kehidupan kebudayaan Melayu di keempat-empat wilayah Islam di Selatan Siam. Seterusnya, cabaran yang dihadapi oleh Tengku Mahmud Mahidin dan Gempa adalah pihak British telah berusaha untuk menyekat aktiviti politik Tengku dengan menyaman Tengku. Hal ini kerana pihak British sedar bahawa Tengku mempunyai pengaruh yang cukup kuat di kalangan orang Melayu di Semenanjung Malaya. Selain daripada itu, Tengku juga telah difitnah oleh pihak Siam kerana pihak Siam menuduh Tengku adalah penghasut ataupun yang mencetuskan kegelisahan di kalangan orang masyarakat Melayu di Selatan Siam. Walau bagaimanapun, ada beberapa pegawai tinggi British di Malaya yang bersimpati dengan Tengku. Contohnya Sir Frank Swatham, iaitu bekas Gubernur Negeri-Negeri Selat dan Pesuruh Jaya Negeri-Negeri Selat Bersekutu, telah menyatakan hasrat untuk Patani disatukan dengan negeri-negeri Melayu di Semenanjung. Seterusnya, cabaran yang dihadapi oleh Tengku Mahmud Mahidin dan Gempa adalah pihak British telah berusaha untuk menyekat aktiviti politik Tengku dengan menyaman Tengku. Hal ini kerana pihak British sedar bahawa Tengku mempunyai pengaruh yang cukup kuat di kalangan orang Melayu di Semenanjung Malaya. Selain daripada itu, Tengku juga telah difitnah oleh pihak Siam kerana pihak Siam menuduh Tengku adalah penghasut ataupun yang mencetuskan kegelisahan di kalangan orang masyarakat Melayu di Selatan Siam. Walau bagaimanapun, ada beberapa pegawai tinggi British di Malaya yang bersimpati dengan Tengku. Contohnya Sir Frank Swatham, iaitu bekas Gubernur Negeri-Negeri Selat dan Pesuruh Jaya Negeri-Negeri Selat Bersekutu, telah menyatakan hasrat untuk Patani disatukan dengan negeri-negeri Melayu di Semenanjung. Di samping itu, aktiviti Partis Komuni Malaya PKM menjadi cabaran kepada Gempa kerana pihak keselamatan Siam mengambil kesempatan dengan mengadakan operasi keselamatan dengan mensasarkan penduduk masyarakat Melayu di Selatan Siam dengan menuduh mereka menyokong Parti Komunis. Okey, tetapi seperti yang kita semua tahu, Islam mengajar kita untuk tidak melakukan pertumpahan darah ataupun perperangan. Ya, betul. Hakikatnya, Islam tidak mengajarkan kita untuk berperang ataupun mengangkat senjata. Sebaliknya, Islam mengajarkan kita untuk mempertahankan diri. Sekiranya kita diusir dari negara sendiri dan menegakkan agama Islam yang suci, kerana Islam bukanlah agama yang bersifat teroris.